Saya nak cerita sahabat tadi tu yang jumpa, dia cerita bagaimana dia ada seorang kakak angkat. Kakak angkat ni supermodel, model yang terkenal juga. Dan dia tahu kehidupan kakak angkat dia ni memang sangat dahsyat. Apa dosa yang dia tak buat? Pergi pub, pakai seksi, bertukar lelaki, bertukar perempuan. Maksudnya bukan sekadar hubungan zina dengan lelaki, hubungan zina juga dengan perempuan, maksudnya lesbian juga. Minum arak, apa semualah maksiat. Memang tak solat, tak reti baca Quran, tak ada. Maksudnya ini yang kita kata seolahnya beramal dengan amalan ahli neraka. Seolahnya tak ada langsung kebaikan, tak ada langsung apa. Memang dahsyat teruk. Seksi, tukar lelaki, berzina tu perkara biasa, minum arak sangat dahsyat, sangat teruk. Dia tak apa benda dosa besar yang tak dibuat, semua dibuat. Sampailah satu ketika, tapi dia ni, artis ni tak pernah, dia ikut pergi pub tapi tak pernah minum arak, dia kata. Dan dia jaga solat. Dia jaga solat walaupun dia tak reti baca Quran, tapi dia hafal solat tak tinggal. Dia hafal semua bacaan dalam solat apa semua. Cuma dia ada tanya soalan-soalan fiqh lah tadi tu. Lepas tu dia cerita, dia pun lost contact. Dia dah tak ikut dah, dia tak follow dah kakak angkat dia ni. Sampailah selepas beberapa ketika, berapa tahun, setahun, 2 tahun macam tu. Dia pun buka, tengok balik, dah lama tak jumpa, cari balik FB. Tapi dah bertukar dah. FB pun bertukar. Dia kalau orang tu berubah, FB pun berubah, betul tak? Sebab itu bila kita berubah FB, kena kental. Kan bila kita mula berubah, kita mula update. Tiba-tiba kawan kita pula, kita dah follow ustaz ustazah, kita dah mula share ceramah, betul kan? Kita mula share tazkirah. Kita kena kental sebab ada orang yang akan tak senang dengan perubahan FB kita tu. Betul kan? Macam bagus je, asyik-asyik ni je. Jadi teruskan sahaja sebab memang perubahan itu ia melibatkan perubahan semua kan. Jadi dia tengok, dah lain dah ni. Siap pakai niqab, siap pakai hudah. Daripada yang dahsyat dulu tu, terus bertukar begitu. Lepas tu dia pun mesej dapat hubungi balik, kata nak jumpa, nak rindu nak tahu macam mana boleh berubah. Kemudian bila jumpa, Masya Allah, memang betul-betul kakak angkat tu supermodel-model terkenal juga. Dia tu pun pelakon juga, pernah berlakon dalam bersama dengan pelakon ni, artis yang saya sebut ni. Dia juga pelakon, pernah berlakon bersama juga, tapi dia lebih kepada modeling lah. Lepas tu dia cerita satu ketika dia aksiden, kemudian dia koma. Dalam koma tu memang doktor tak bagi harapan dah untuk dia hidup semula. Ahli keluarga pun tak ada harap, tak mengharap dah dia akan hidup semula. Tapi dia cerita sepanjang dia koma, berapa lama dia koma, mungkin berapa bulan dia koma, dia telah pun diazab dalam neraka. Itu gambaran dia kata yang kakak dia cerita, iaitu ustazah ceritalah kepada orang. Dan satu hari insya-Allah kita akan deal, maksudnya jumpa individu ni untuk cerita pengalaman dia sepanjang dia koma. Dia kata memang betul-betul apa yang ustaz, ustazah, guru-guru, alim ulama cerita tentang gambaran azab api neraka, itu memang benar-benar wujud. Bukan saja-saja ustaz, ustazah, arti tu sebut tadilah, bukan saja ustaz, ustazah ni cerita nak menakutkan kita, bukan. Sebab apa? Ustaz, ustazah cerita berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan firman Allah. Tapi kakak angkat dia ni melalui. Sebab kita faham, bila keadaan koma tak sedap, roh tu berada di alam lain. Mungkin rohnya telah pun mula diseksa. Dia kata memang ria sangat, memang dia sakit. Macam mana rambutnya ditarik sampai terkeluar isi kepala. Bagaimana disiat-siat, kulit dia disiat-siat. Bagaimana dia dibakar dalam lawa, dia sebut lawa. Maksudnya dalam api, dia dibakar, diseksa setiap hari. Lepas tu dia hancur lebur, kemudian hidup balik, diseksa. Sepanjang dia koma, dia diseksa. Maksudnya azab kepala, rambut apa semua sampai keluar isi kepala, dengan benda yang tajam, disiat-siat kulit, semua. Apa yang, sedangkan dia pun tak pernah dengar sangat ceramah-ceramah. Tapi rupanya dia kata memang ia benar-benar wujud, ia adalah satu benda yang benar. Subhanallah. Dan bukan semua orang yang koma Allah izinkan untuk kembali semula. Betul atau tidak? Bukan semua.
Tapi sepanjang dalam dia pun tak tahu dia koma. Dia ingat dia memang dah mati. Sebab tu mula-mula dia jumpa kawan ni, dia jumpa yang artis ni, dia kata, sebenarnya akak dah mati tapi hidup semula. Sebab doktor tak bagi harapan, semua tak bagi harapan. Tapi sepanjang dia diseksa, dia kata, ya Allah, aku minta, ya Allah, kembalikan semula untuk aku, berubah untuk aku jadi lebih baik, beri kesempatan untuk aku bertaubat. Jadi subhanallah, satu ketika tiba-tiba dia bangun, dia celek, maksudnya dia sedar, kemudian dia minta keluarga dia semua, maksudnya simpan ataupun bakar, buang semua gambar-gambar seksi dia apa semua. Lepas tu dia minta dengan ahli keluarganya hantar dia ke sekolah tahfiz. 2 tahun dia berada di tahfiz, dia habis 30 juzuk Al-Quran. Allahu Akbar, Masya Allah. Bayangkan, dia pergi tahfiz 2 tahun, daripada tak pandai baca Quran, daripada tak ni, berubah terus. Itu yang dia pakai niqab apa semua tu, habis 30 juzuk Al-Quran, dia hafal Al-Quran. Saya bila dengar tu bulu roma tu, nak kata Allah nak twist kehidupan yang bertahun-tahun dia hidup dengan jijik, dengan kotor tu, dengan satu peristiwa. Lepas tu saya tanya, apa kebaikan? Mesti ada sesuatu yang menyebabkan dia di kalangan orang yang Allah pilih. Lepas tu dia kata, Ustazah nanti dulu, ada lagi cerita yang saya rasa sangat seronok dengan kakak angkat ni.